Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak terus kepada perkataan yang selanjutnya dalam kajian kualitatif. Okey, saya nak sebut perkataan triangulation. Perkataan yang saya jangka tidak ada dalam kajian kuantitatif. Kenapa kita perlukan triangulation? Sebelum ni saya katakan bahawa kita mendapat dapatan yang mendalam, okey, daripada pendapat penemu orang yang kita temu buat. Okey, jadi dengan itu dia akan timbul masalah. Kenapa? Kerana bila kita buat tafsiran, okey, tafsiran itu mungkin dipengaruhi oleh pendapat oleh orang yang menemu duga. Okey, dan dia akan menimbulkan apa yang dikatakan sebagai bias. Maka diperlukan satu lagi pendekatan, iaitu triangulation. Okey, yang membawa masuk lebih kurang tiga segi, ya. Kerana bentuk tiga seginya ada satu bentuk yang membawa kepada kekuatan, satu structure yang kuat. Okey, jadi bila kita menemu duga seseorang, okey, partisipan umpamanya, kita akan dapat jawapan yang panjang lebar, dan jawapan itu akan tentunya dalam bentuk perkataan-perkataan, pendapat-pendapat yang ingin ditafsirkan oleh penyelidik. Maka diperlukan beberapa kaedah triangulation untuk memperkuatkan tafsiran penyelidik kepada dapatan tersebut. Okey, dengan itu diperlukan triangulation dari segi method untuk menghasilkan data dalam bentuk yang berbeza. Selain daripada transkrip interview ataupun temu bual tadi, maybe diperlukan dokumen untuk support. Okey, katalah kita menemu bual seorang pesakit kanser. Dia mengatakan bahawa dia akan berulang-alik ke gym umpamanya, okey, untuk menguatkan stamina-nya menghadapi situasi tersebut. Dan kita dapati rekod-rekod yang ada ketika dia pergi ke gym tersebut sebagai support kepada pendapat dia untuk kita berikan tafsiran. Okey, maybe juga dia mendengar Al-Quran. Okey, maka kita pun ada rekod-rekod, okey, bukti-bukti dalam bentuk objek, dalam bentuk Al-Quran, dalam bentuk CD yang dia telah mendengar Al-Quran. Jadi itu namanya triangulation dalam bentuk data-data yang berbeza, audio, visual dalam bentuk dokumen. Okey, selain daripada data utama tadi dalam bentuk interview transcribe. Jadi kita perlukan triangulation untuk menguatkan apa yang kita cuba tafsirkan daripada pendapat orang yang kita temu duga ataupun daripada partisipan. Ada kalanya bila kita nak temu duga, kita kena fikirkan maybe elemen yang diberikan jawapan oleh partisipan atau orang kita temu duga itu adalah daripada perspektif dia, daripada bangsa. Jadi kita memikirkan untuk buat triangulation bangsa. Maka kita interview orang Cina, orang India, orang Kadazan, orang Iban, orang Melayu dan orang-orang yang lain untuk mewakili pendapat terhadap satu fenomena di Malaysia, untuk mewakili masyarakat Malaysia. Jadi persamaan ataupun perkara yang dibincangkan oleh kumpulan-kumpulan ataupun individu daripada bangsa yang berbeza agama ini memberikan kekuatan, selain daripada hanya kita menemu duga satu kelompok budaya, bangsa dan agama sahaja. Okey, jadi itu antara bentuk-bentuk triangulation yang anda kena faham. Bermakna bila anda buat kajian kualitatif, triangulation should come into the picture. Jangan anda abaikan hanya buat satu bentuk data sahaja. Okey, satu bentuk partisipan sahaja. Okey, ataupun satu kelompok umur sahaja. Kalau anda nak tahu umpamanya aspek perpaduan di Malaysia dalam kajian-kajian tertentu, anda nak interview expert, maybe anda interview expert daripada berbagai bidang, expert daripada industri, expert daripada kebajikan masyarakat, expert daripada kesihatan, daripada pendidikan, okey, daripada sukan, okey, daripada berbagai bidang, supaya anda dapat gambaran yang lebih jelas dan interpretasi anda itu diperkokohkan oleh triangulation. Dan jangan lupa Atlas T mempunyai keupayaan untuk menunjukkan triangulation ini. Okey, data-data dalam berbagai bentuk. Okey, tujuannya untuk kita
menjustifikasikan bahawa tafsiran yang kita buat tu is not our own interpretation, tetapi berdasarkan interpretasi kepada gabungan beberapa bentuk data, beberapa kategori participant, beberapa situasi yang berbeza yang dapat dikombinasikan untuk membantu kita memberikan interpretasi berdasarkan kepada pemahaman yang jelas, bukan daripada bias penyelidik. Okey, itu saja video saya kali ini. Kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.